Kalau ada season 3, kemungkinan besar aku tak buat. So untuk aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang support aku. Terima kasih kepada subscriber baru. Terima kasih dan selamat datang kepada subscriber baru. Terima kasih kepada subscriber lama sebab support aku dari dulu. Alright. So hari ni kita nak sembang pasal KL Gangster series Saga lah. Yang mana dia dah masuk lah ni, dia dah season kedua. Tetapi sebenarnya kalau nak diikutkan, KL Gangster Underworld ni dah ada 3 chapter dah sebenarnya lah. 2 series 1 filem. 2 series 1 filem. Lah ni kita akan go by chronology KL Gangster World tu sendiri. Okay, kalau ikutkan the whole saga, first KL Gangster adalah KL Gangster 2 sebelum Malik dimasukkan ke penjara. Second adalah KL Gangster 1 yang first dulu keluar. Lepas tu Abang Long Fadil, kemudian Abang Long Fadil 2, kemudian Rise to Power, and then KL Gangster Underworld season 1, dan barulah KL Gangster Underworld season 2. Kronologi dia ikut yang aku susun tadi tu. Itu based on Netflix sendiri lah, Netflix yang upload, dan juga kalau hampa tengok barulah dia make sense. Sebelum ni aku ada tersalah cakap. Untuk KL Gangster Underworld, dia punya villain adalah Toke. Untuk Rise to Power, dia punya villain adalah Jason. Untuk KL Gangster season 2 Underworld, villain dia adalah Mano. So ketiga-tiga ni villain dia berlainan. Banyak komen, orang duk komen dekat previous video cakap kata takkan sampai season 8 takkan sampai episod 8 je. Hampa kena tahu dalam series dia selalunya memang akan buat tergantung. Sebab dia nak continue untuk season 3, dia akan bagi teaser dekat hujung-hujung episod tu apa yang akan berlaku dekat season 3. Selalunya macam tu. Dan bila villain dia dah mati pada season tu ataupun tewas dalam apa-apa gerakan, season tu kemungkinan besar akan tamat macam tu saja dan akan sambung pada season 3. Series dia standard memang macam tu. So jangan pelik kalau tiba-tiba dalam ending season 2 tu ada siapa-siapa kena tembak ke apa, dan hampa terus macam takkan macam tu je, mana episod 9? Tak ada. Bila tak adanya minggu depan tu episod 9, maksudnya dia nak continue ke season 3. Ataupun kemungkinan besar dalam kes Malaysia ni, sebab kita dah tak ada fund, so kita akan stop projek kat tengah jalan. Bukan Malaysia je, banyak, sorry ya, pergi pakat markah peluan. Bukan Malaysia je, actually happen around the world lah. Kalau tak dapat sambutan time pilot episode, so kemungkinan besar sebuah series tu akan potong terus. Breaking Bad pun season pertama kot ke first 5 episode tak dapat sambutan. So dia punya producer dah dalam pertimbangan untuk cancel show tu for the rest of the season. Tapi nasib baik lepas tu dapat sambutan. Same thing juga happen dekat Brooklyn Nine-Nine apa semua ni. So benda tu benda biasa je lah. Okay, untuk director KL Gangster Underworld adalah director dia adalah Krul Azri dan juga Faizal Ishak. Manakala Rise to Power hanyalah Faizal Ishak seorang saja yang direct Rise to Power. Faizal Ishak ni dia director untuk Juvana lah, Juvana punya saga tu kalau hampa tonton. Kemudian Krul Azri ni pula adalah director untuk filem Pekak. Pekak adalah dia punya debut filem. Lepas tu Krul Azri juga ada satu short film yang mana aku tahu pasal short film dia time aku belajar advertising dulu. Aku kena cari iklan, banyak-banyak iklan, kena buat research kan. So aku came across dia punya iklan, iaitu short film, iaitu Pejam Pelik. It's a good short film lah. Kalau hampa boleh tengok dekat Vimeo kot, Vimeo or YouTube, you guys can search it. Untuk cast pula kita ada Beto, kita ada Zahiril, kita ada Amirul Effendi, kita ada Nabila Huda, kita ada Dinas Mokhtar, kita ada Azhan Rani, kita ada Hasnul Rahmat. Itu antaranya lah. Okay, ni antara yang mana ketiga-tiga saga tu lepa ni ada. Untuk villain pula, untuk Rise to Power kita ada Jason, lakonan Alvin Chin. Untuk series dia Toke, Azhan Rani, dan season kedua Mak Nok, lakonan Namron. Aku tonton season pertama, kemudian aku tonton season kedua. Kalau hampa perasan season pertama dan season kedua ni hampa boleh nampak yang bajet dia dah berkembang. Untuk season 1 boleh nampak lah dia low budget, faham tak? Sebab time tu Madam Wong, Dina Mokhtar kan, dia orang kata kira macam kepala lah. But how come dia punya budak-budak tu sikit sangat? Lepa punya budak-budak ni terlalu sikit.
mereka punya family ni terlalu sikit. Season 2 mereka dah buat lagi besar. Siap ada keluarga-keluarga kecil lagi. Kita ada keluarga besar, lepas tu kita dah ada keluarga-keluarga kecil pula. So dekat situ kita boleh nampak bajet dia dah membesar. Lagi ramai cast, lagi banyak plot tu, lagi banyak location mereka lakonkan. So boleh nampak lah kata season pertama tu dapat sambutan. So mereka berjaya convince kan producer untuk labok banyak duit sikit supaya mereka boleh perbesarkan lagi season 2 ni, which is a good thing lah. Tidak, malangnya kemungkinan besar season 3 tak ada. So aku tak tahu yang tu. Okay, lalu kita bagi sinopsis ringkas untuk Rise to Power dulu. Rise to Power mengisahkan tentang zaman kebangkitan Madam Wong, yang mana dia bangkit daripada kosong, tak ada apa, dan lepas tu dia berjaya pegang bangsar. Okay, Madam Wong ni dia bini kepada aku lupa nama mamat tu. Dia kahwin dengan mamat pun sebab politik, business politik lah basically kan. So dia kosong lah, dia tak ada apa, dia tak boleh terlibat dalam dunia bisnes. So ni kisah dia macam mana dia naik through rank dan berjaya pegang bangsar. Macam mana dia atok plan dia one by one supaya dia dapat pegang bangsar dan kalahkan Jason. Untuk KL Gangster Underworld 1 pula mengisahkan tentang Shah ni. Dia ni nak keluar dari dunia gangster sebab dia dah jatuh cinta dengan seorang perempuan ni, yang mana anak buah di bawah jagaan Tauke. So dia nak keluar, dan perempuan tu pun dia nak tarik perempuan tu keluar, nak mulakan hidup baru. Jadi Tauke kata boleh, tapi dia kena buat satu task dekat Tauke, yang mana task tu merupakan, orang kata, jadi titik hitam lah dalam hidup dia, yang akan merubah segala situasi apa yang aku cakap ni. Maksudnya lepas je dia ambil job tu, ada banyak benda lah berlaku, sampaikan peperangan kecil berlaku dalam series tu. Untuk season kedua pula, hak ni yang paling dahsyat lah, orang kata memang trending lah kan. Sebab tu yang aku tengok season 1 tu tak ramai pun orang tweet. Sebab season 2 ni memang betul-betul hype dia tinggi. Dia mengisahkan tentang Mak Nok, yang mana dia nak cuba ambil alih KL secara sengak-sengak. Memang style. Yang ni memang style. Ada kurang dia, tapi still yang ni style. Antara 1 dan 2 aku lagi suka 2. Dari segi storyline ketiga-tiga series ni bagi aku okey, simple, dan filmmaker dia gunakan cara yang mudah bagi kita faham tentang kawan ni main mana kan. Dia terangkan dengan elok, dengan mudah lah bagi kita tahu, bagi kita tak keliru hak ni puak mana, tak ada. Dia terangkan elok, tersusun bagi kita faham, bagi kita tak celaru. Untuk action ni aku fikir sikit. Sebab action aku ada tonton satu satu video itu kan. Ada mamat ni dia cakap pasal apa filem Jackie Chan dekat orang putih tak laku sangat, tapi filem Jackie Chan dekat China, dekat Hong Kong laku keras. Salah satunya sebab action lepa, how they portray action dalam filem Jackie Chan dekat China. Dekat sana lepa mostly buat one shot, dan semua stunt tu daripada dia sendiri. So bila dia kena pukul ke apa ke, semuanya nampak real. Tapi bila dia pergi ke tempat lain, dekat western countries, lepa punya shot tu lame, jadi buatkan benda tu jadi tak menarik. So untuk KL Gangster Underworld ni, dia punya action, aku ada momen yang okey, ada momen yang aku seronok tengok lepa bersilat, lepa fighting, dan ada momen aku tak faham apa benda yang dia cameraman tu buat, apa benda yang cameraman tu tunjuk, dan apa benda yang editor tu cut sampai tiba-tiba tumbuk kau ni terpelanting ke sana. Dan dia tendang kat bahagian mana yang tiba-tiba hang boleh terpelanting macam tu pun kita tak nampak dengan jelas, faham? So shot dan juga editing ni memainkan peranan yang penting selain daripada sound effect untuk action. So kalau hang tak acukan elok, benda tu akan jadi teruk. Jadi untuk KL Gangster ni, aku ada momen yang macam tu, ada momen yang tak sedap sangat. Dia punya fighting terlalu cringe dan tak berapa nak style. So basically aku suka series ni, saga ni, macam yang aku cakap dalam video aku sebelum ni, aku suka. Tapi ada benda yang aku macam bermain lagi kat dalam otak aku ni, yang macam tak berapa nak logik dan tak berapa kukuh dia punya penceritaan. Antaranya dalam Rise to Power tu, tak ada langsung cara yang mana nampak Dinas Mokhtar Madam Wong tu ganah, faham tak? Yang mana orang takut dia, yang mana orang respect dia, yang macam mana boleh tunjuk yang tiba-tiba dia boleh pegang bangsa tu, faham tak? Dia kalahkan Jason tapi cara dia tu nothing pun yang menunjukkan kemegahan Madam Wong, nothing. So aku tak boleh nak terima sikit lah. Dia macam senang cerita, dia terlalu mudah lah untuk dia claim bangsa tu. Tak nampak langsung yang dia tu cunning and fearless,
Fearless tu adalah one part bila dia tengah mengandung, dia relax bunuh orang-orang yang sergah dalam rumah. Tapi still tak berapa convincing lah for me. Kemudian pasal apa madam orang Melayu? Tak tahulah. Okay, kita tahu yang Tokek tu pun Azhan Rani, betul tak? Tapi kalau hampa tengok Azhan Rani punya dialek, dia okay, kita boleh terima. Cuma Dinas Mokhtar punya Chinese speaking ni aku tak berapa nak. Dia nampak awkward, dia nampak cringe lah. More to cringe lah kan. So aku tak faham pasal dia tak mau ambil Chinese cast kan. Ada je Chinese cast dalam Cat Against the 2. Kemudian dalam Cat Against the World 2 ada part yang lepa macam tak tahu nak buat apa bila bukan ni bukan dalam Cat Against the 2, ni dalam semua. Ada certain moment tu macam lepa tak tahu nak react macam mana tu a certain situation, faham? Macam contoh Cat Against the 2 kan, Underworld 2 ni, time kereta Adi kena bakar. Adi tu panah baran. Awak tak bil lanyak je tu, okey. Lepas tu hang sembang lagi kereta kena bakar kot. Hang boleh sembang. Lepas tu tiba-tiba bila token naik motor, hang nak pergi kejap dia pula. Awak tak pergi bubuh dia, hang panah baran kot. So aku tak faham. Ada banyak kali juga sebenarnya situasi ni berlaku, tapi aku tak berapa nak ingat. Yang mana bila tiba-tiba benda tu jadi, yang gangster lain macam apa dia? Faham tak? Tak tahu nak buat apa. Untuk KHD tu pula, kita tak lagi satu mungkin sebab camera shot sama lah kot. Aku tak tahu dia punya Tokek punya kedudukan dan juga Adi punya kedudukan tu berapa jauh. Sebab tu kamera shot ni penting. Bila cameraman tunjuk betul-betul wide shot, dia dengan Tokek memang jauh gila, faham tak? So kita faham lah kata benda tu dia tak lari pilanya sebab jauh. But still tak make sense juga. Sebab takkan nak cakap jauh-jauh, mesti hamai dekat cakap dengan dia kan. Senang-senang tak make sense lah. Ada certain situation yang tak make sense langsung. Kemudian aku paling tak perhati adalah pasal Raja Utara cakap Kedah, cakap KL. Aku juga tak perhati ni. Hak ni memang bila aku tahu kata ada Raja Utara je, aku memang okay, kita tunggu siapa dia. Sekali ambil yang Zamaru Hisham. Lepas tu dia cakap KL. Aku tahu 4 keluarga asal tu mai daripada KL. Tapi bila hang piduk Alustang punya lama, takkanlah hang tak boleh nak cakap Kedah. At least letaklah originality Alustang dalam tu, ataupun Kedah dalam tu. You know, you claiming someone to be Raja Utara kot. So itu je aku punya review pendek tentang ketiga-tiga saga KL Gangster Underworld ni. So itu je review pendek tentang KL Gangster Underworld saga, ketiga-tiga KL Gangster Underworld saga ni. Kalau ada season 3, kemungkinan besar aku tak buat, unless mereka continue buat sampai season 5. So aku akan ambil dari season 3 dan season 5 review lah. Kalau mereka continue season 3 tu lah, kemungkinan besar aku takkan review lah, unless dia buat filem. Sebab ada yang cakap kata daripada buat series, untuk ending tu terus buat filem terus. So mungkin lah aku akan tengok. Quite hard lah sebab maki banyak kan. Oh, tambah-tambahan Sharifah Sakinah. Oh ni yang lagi satu aku nak kata, Sharifah Sakinah too much cursing lah. Too much cursing tu headache tau. Dia macam orang bagi kat hang lesen untuk mencarut dalam suatu filem tu, hang gunakan dia 24 jam. Dia semua relax dah Orang lain boleh mencarut ke kan. Hang ni nampak sangat macam nak mencarut dia. Jadi tak style, jadi tak best. Jadi macam letih otak nak dengar. So sekian saja review pendek daripada aku, Mat Don. Kalau hampa dah tengok, apa pandangan hampa tentang series ni, dan jangan lupa tekan button subscribe kalau hampa suka dengan konten yang aku buat. Kita jumpa lagi untuk next episode. Bye bye. Titok hujanlah turun. Titok baju dah basah. Mari kita ambil payung.